Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Baiklah, jadi saya mendoakan agar kalian semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Saya yakin kalian semua kebaikannya berada di UKM, right? Jadi dan untuk mereka yang telah yang berpuasa, sudah masuk hari kedua untuk kita berpuasa. Jadi bila kita menuntut ilmu waktu kita sedang berpuasa ni, dia punya pahala dia dilipat ganda kan. Jadi kita perbetulkan niat kita supaya apa yang kita pelajari itu akan mendatangkan manfaat kepada kita, right? Jadi ini adalah pertemuan pertama untuk kursus STSP 2113 Fizik Moden, right? Kursus ini kalau awak lihat kod dia STSP dan bukan STSF seperti kursus-kursus lain. Dan kenapa kod dia berbeza adalah asalnya kursus Fizik Moden ini dibangunkan untuk para pelajar daripada fizik dan juga daripada sains nuklear dan juga sains bahan. Tetapi sekarang ini kursus ini cuma diambil oleh pelajar fizik tahun 2. Right? Dan kalau lihat kedudukan kursus ini dalam struktur pengajian program fizik ni, ianya ditawarkan pada tahun kedua, semester kedua, right? Dan kursus ini penting sebab ianya merupakan jambatan di antara fizik klasik, kursus-kursus fizik klasik yang telah pun awak pelajari sejak daripada sekolah menengah sehinggalah semester lepas, dan jambatan di antara subjek-subjek fizik klasik tu dan juga dengan subjek-subjek yang bukan klasik ataupun fizik moden lah. Kalau lihat kursus-kursus yang awak akan ambil pada semester depan, semuanya dah kira agak baru, dan terkata awak akan belajar tentang fizik kuantum, fizik keadaan pepejal, awak akan belajar tentang nanofizik, awak akan belajar tentang astronomi, astrofizik. Jadi kursus fizik moden ini merupakan jambatan ataupun boleh juga kita katakan sebagai asas permulaan untuk subjek-subjek teras bagi tahun 3 dan tahun 4. Right? Jadi sebab itu kursus fizik moden ni diberikan 3 jam kredit. Dia agak banyak daripada dengan kursus-kursus lain kan. Meskipun dia kursus teras, tapi dia kursus teras yang kiranya yang pentinglah untuk kita sebagai seorang pelajar fizik. Right? Sebab selepas ni kita akan meninggalkan rantau fizik klasik dan kita akan bermain dalam rantau fizik moden. Right? Jadi kita kena sedarlah yang kita sedang memasuki kita sedang beralih daripada satu rantau ke rantau lain. Right? Jadi sebelum kita memulakan dengan isi apa yang kita ingin pelajari pada hari ini, kita lihat dulu bagaimana apa yang awak akan pelajari dalam kursus ni, kemudian macam mana awak akan mempelajari kursus ni, bagaimana awak akan belajar dalam kursus ni, dan akhir sekali bagaimana awak boleh membuktikan yang awak telah menguasai apa yang telah diajar dalam kursus ni. Right? Untuk kursus ni ada beberapa saluran yang boleh digunakan, yang boleh awak gunakan untuk berhubung dengan saya lah. Yang pertamanya adalah kita ada kelas gerak segini, yang dijalankan melalui pelantar Microsoft Teams. Right? Kesemua kelas gerak ini akan dirakamkan. Jadi sekiranya ada pelajar yang terlepas ataupun yang tak dapat hadir ke tak dapat mengikuti kelas gerak ni, awak boleh menonton rakamannya lah. Selain daripada kelas gerak melalui Microsoft Teams ni, bahan-bahan rujukan dan juga penilaian akan dilakukan menerusi pelantar UKM Folio. Right? Jadi kalau ke UKM Folio, ke bahagian
awak lihat untuk kursus fizik moden tu ada semua bahan rujukan dan juga bahan penilaian untuk kursus ni. Right? Jadi saya akan tunjukkan selepas ni. Kemudian saluran yang ketiga adalah menerusi grup Telegram. Right? Jadi dalam grup Telegram tersebut saya dari masa ke masa saya akan memberikan undian. Right? Saya dah memberikan soalan pertama untuk diundi semalam. Berapa hari lepas kan saya bertanyakan berapa orang yang dapat menjelaskan, sama ada awak dapat menjelaskan perbezaan di antara fizik moden dengan fizik klasik kan. Selain daripada itu, grup Telegram tu juga akan digunakan untuk membuat hebahan lah, right? Sebab kita pun tahu kan kita ada banyak kursus yang kita ikuti pada satu-satu masa dan kadang-kala mudah untuk kita terlepas pandang tugasan yang perlu dihantar ataupun kelas yang perlu dihadiri ataupun kuis yang perlu dijawab dan semua tu. Jadi selain daripada meletakkan bahan di folio, saya juga akan memberikan hebahan menerusi grup Telegram tu lah. Jadi sekiranya ada rakan-rakan korang semua yang katakan yang senyap je ataupun yang terlepas pandang, saya mohon je sebaik awak semua untuk saling ingat mengingati lah, right? Sebab kita tak mahu sesiapa pun tercicir dalam kursus ni, right? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu jadual perjalanan kursus ni. Jadi saya kongsikan skrin saya. Ni skrin saya. Baik. Jadi let's see. Okey. Jadi ini adalah fail jadual perjalanan kursus yang telah pun saya kongsikan dalam grup Telegram sini. Jadi apa yang saya akan lakukan, saya akan menerangkanlah dengan lebih terperinci apa yang tertulis di sini. Jadi kalau lihat dalam jadual ni disenaraikan tajuk yang akan kita pelajari untuk setiap minggu, right? Kalau lihat minggu 1 sampailah ke minggu 15. Minggu 15 ni minggu ulang kaji lah, right? Dan minggu ke-8 adalah cuti pertengahan semester. Dan uniknya untuk semester ni, pada minggu ke-6 itu adalah minggu Hari Raya Aidilfitri, dan kalau ikutkan takwim UKM tu bergantung pada bila raya itu jatuh, sama ada Isnin ataupun Selasa. Kita cuma cuti untuk hari raya pertama dan hari raya yang kedua, right? Itu cuti yang rasmi lah kiranya, right? Cuti umum. Namun memandangkan insyaAllah ini adalah Aidilfitri nanti adalah Aidilfitri yang mungkin kali pertama dalam 2 tahun sejak PKP bermula tu yang kita semua dapat berkumpul sebagai dengan keluarga dan semua tu. Makanya untuk minggu ke-6 ni saya mengambil keputusan untuk mentiadakan kuliah lah. Jadi tiada kuliah pada minggu ke-6 ni, right? Jadi awak boleh balik kampung dengan tenangnya lah, right? Untuk seminggu tu. Okay. Jadi kiranya kita ada kuliah, minggu pertama kita ada kuliah, right? Kita mulakan kuliah sebab ada pelajar yang baru nak mendaftar dan sebagainya tu. Jadi kita tiadakan kuliah pada minggu pertama. Minggu ke-6 pun tiada kuliah, right? Jadi kita cuma ada kuliah untuk minggu kedua, 3, 4, 5, 7, right? 9 hinggalah ke minggu 14. Okay. Dan saya juga telah meletakkan tajuk untuk setiap minggu tu, right? Misalnya untuk minggu ni tajuk yang kita akan pelajari adalah perbandingan di antara fizik moden dan fizik klasik, right? Saya juga telah meletakkan pentaksiran ataupun penilaian untuk setiap minggu tu, right? Kalau lihat untuk kursus ni bukan hampir setiap minggu, memang setiap minggu tu akan ada tugasan, right? Tugasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Untuk setiap satu tugasan ni saya akan menghadkan soalannya kepada 3 ke 5 soalan begitu sajalah. Dan kenapa saya berikan tugasan untuk setiap minggu ni, sebab ada banyak konsep dan prinsip dan formula baru yang akan kita pelajari dalam kursus ini, kan. Kalau ingat saya katakan fizik moden ni dia macam jambatan di antara fizik klasik dengan fizik moden, right? Jadi ada banyak perkara yang perlu kita kuasai dalam masa yang singkat, right? Dan bila kita belajar fizik, right, cara yang terbaik, antara cara yang paling berkesan untuk memastikan kita menguasai fizik adalah dengan menjawab soalan, right?
belajar fizik ni dari satu segi dia macam kita belajar sukan atau kita belajar bermain alat muzik, right? Kalau nak belajar bermain gitar, right? Lambat laun awak mesti memegang gitar dan mesti memetik tali gitar, right? Awak tidak boleh menguasai kemahiran bermain gitar hanya dengan membaca buku How to Play Guitar for Dummies ataupun, right? Sama juga macam sukan, kan? Kalau awak nak belajar bermain rugby atau bola jaring misalnya, lambat laun awak mesti masuk ke padang, awak mesti turun ke padang memegang bola, right? Dan bermain, right? Awak tidak boleh hanya membaca buku How to Play Netball in 30 days atau menonton video di YouTube How to Play Rugby in 1 week, that kind of thing. Jadi sama juga macam fizik. One of the most efficient way, salah satu cara yang berkesan untuk kita menguasai fizik adalah dengan menjawab soalan, right? Jadi tugasan yang saya berikan ini adalah peluang untuk awak semua menjawab soalan, right? Melatih kemahiran awak menyelesaikan masalah, right? Dan setiap satu tugasan ni akan berkait dengan apa yang kita pelajari pada minggu itulah, right? Kemudian akan juga ada kuis, ada 3 kuis, right? Kuis yang pertama ni adalah pada minggu ke-5, sebaik sebelum cuti Hari Raya Aidilfitri ni, dan kuis pertama ni akan merangkumi tajuk minggu 2 sampai minggu ke-4, right? Manakala kuis yang kedua ni pula akan merangkumi tajuk daripada minggu ke-5 sehinggalah minggu ke-9, manakala kuis untuk kuis yang ketiga ni akan merangkumi tajuk minggu ke-10 dan ke-11. Okey. Jadi untuk kursus ini markahnya 50% daripada markah akhir itu akan datang daripada peperiksaan, right? Peperiksaan akhir, right? Kemudian 50% lagi akan datang daripada kuis dan tugasan, right? Jadi 50% daripada peperiksaan akhir di akhir semester nanti. Kemudian 50% lagi itu daripada kuis yang akan diberikan sepanjang semester dan tugasan yang akan diberikan setiap minggu. Okay. Kemudian dalam lajur yang terakhir ni, dan ini adalah satu perkara baru jugalah untuk semester ni, sebab negara sudah memasuki fasa endemik. Jadi banyak institusi keagamaan, institusi perniagaan, kesukanan, rekreasi semua ni sudah mula membenarkan kegiatan secara bersemuka. Sekolah pun sudah membenarkan kegiatan secara bersemuka. Universiti antara satu-satunya institusi yang masih lagi bukan menggalakkan pun, tapi membenarkan kegiatan tu dijalankan secara dalam talian. Okay. Yalah, kita tidak menafikan ada kelebihan kepada kelas dalam talian, kan, kepada perbincangan dalam talian, kan, berbanding dengan kelas bersemuka ataupun perbincangan bersemuka, right? Cumanya apa yang kita kena faham adalah sepanjang PKP, sepanjang 2 tahun setengah PKP tu, kelas dalam talian wajib dilakukan sebab kita nak meneruskan pembelajaran, right? Sebab kalau kita tak buat kelas dalam talian, kita tak boleh teruskan belajar, right? Jadi sekiranya kita tidak mahu pembelajaran kita tu tertangguh, maka kita terpaksa melakukan kelas secara dalam talian. Tapi itu untuk tempoh sepanjang 2 tahun setengah PKP itulah, right? Tetapi sekarang ni apabila negara sudah beralih ke fasa endemik, maka kelas dalam talian tu dia dah berubah status dia daripada satu yang wajib menjadi suatu yang sunat, right? It becomes optional, right? Dia bukan lagi menjadi satu kemestian untuk pensyarah melakukan kelas dalam talian. Sebaliknya, bergantung kepada kemahuan dan kesesuaian pensyarah tersebut, sama ada beliau ingin menjalankan kelas secara dalam talian ataupun secara bersemuka, right? Jadi saya rasa itu kita kena faham. Kalau sebelum ni kelas dalam talian suatu PKP itu adalah suatu yang wajib, right? Tidak boleh tidak, kita mesti adakan kelas dalam talian sekiranya kita tidak mahu menangguhkan pengajian. Tetapi apabila negara telah berubah ke fasa endemik, maka pilihan kelas dalam talian tu ia menjadi suatu yang sunat. Maksudnya kalau
pensyarah tu memilih untuk mengadakan kelas bersemuka, right, pelajar perlu akur kepada keputusan itulah, right, sebab pensyarah pun apabila mereka membuat keputusan nak buat kelas dalam talian ke bersemuka ke, mereka bukan sahaja mengambil kira keperluan seorang pelajar, tapi mereka mengambil kira keperluan kesemua pelajar, right? Dan juga mengambil kira keperluan kursusnya, right? Ada setengah kursus, misalnya kursus amali, dan selama ni waktu PKP kita boleh jalankan secara dalam talian, right? Tetapi apabila negara telah beralih ke fasa endemik, maka kita boleh kembali melakukan kursus-kursus amali secara bersemuka, right? Dan suka ataupun tidak, maka pelajar kena akurlah dengan ketetapan itu, right? Mungkin untuk pelajar-pelajar tertentu boleh diberikan pengecualian, right? Tetapi itu adalah pengecualian berdasarkan kes-kes yang tertentulah. Okey. Jadi untuk kursus ni kita ada 3 kali pertemuan dalam setiap minggu, pada hari Isnin 10 sampai 11, Rabu let me see, 12 sampai 1, kemudian Jumaat pada pukul 11 hingga 12, right? Jadi secara asalnya apa yang saya bayangkan adalah dalam 3 kali pertemuan ni, 2 daripadanya kita akan lakukan secara dalam talian dan 1 daripadanya kita akan lakukan secara bersemuka, right? Dan kenapa saya memilih untuk melakukan satu kelas ni secara bersemuka adalah kerana kelas yang bersemuka inilah saya peruntukkan untuk mengajar awak semua macam mana nak menjawab soalan tugasan ataupun soalan latihan yang saya berikan, right? Jadi kelas yang bersemuka ni just macam tutorial lah kiranya, right? Dan meskipun tutorial tu boleh dibuat secara dalam talian, right? Saya pecahkan awak dalam breakout room dan awak boleh bincang sama sendiri, tetapi antara kelemahan bila kita buat perbincangan dalam talian ni adalah maklum balas yang boleh saya berikan kepada awak tu jadi agak lambat lah. Ini sebab saya kena berpindah dari satu bilik ke bilik kan. Dan awak juga mungkin ada yang segan nak bertanya dan semua tu. Jadi untuk tutorial ni saya rasa lebih elok sekiranya kita jalankan dia secara bersemuka, right? Tetapi untuk minggu ini, kalau lihat di sini, untuk minggu ini kita akan lakukan kesemua kelas kita secara dalam talian, right? Isnin, Rabu dan Jumaat. Dan saya juga maklum untuk hari misalnya untuk hari ini kan, untuk hari ini awak ada kelas fizik moden, kemudian selepas ni pun awak ada kelas fizik lain juga kan, awak ada kelas fizik 3 berderetan kan untuk pagi Isnin ni, dan semuanya secara dalam talian ataupun ada campur juga, ada yang ketiga tu bersemuka. Jadi saya mengambil maklum tentang perkara tu, khususnya pada hari Rabu tu sebab kalau ikutkan perancangan kita nak mengadakan kelas pada hari Rabu secara bersemuka, right? Dan saya bayangkan macam kelas medan elektromagnet 1 yang akan diikuti dengan Dr. Shazana dengan Dr. Narizi, dan Dr. Narizi tu saya sangkakan dia secara bersemuka, right? Jadi sebab tu saya pilih hari Rabu tu secara bersemuka supaya yalah, dan supaya awak tak perlu nak berpindah randah kan daripada satu tempat ke tempat lain. Tetapi saya diberitahu yang buat masa ini kelas medan elektromagnet itu masih dijalankan secara dalam talian. Jadi katakan kelas medan magnet tu, medan elektromagnet 1 tu daripada pukul 11 ke 12 tu dalam talian. Kemudian kelas fizik moden daripada pukul 12 ke 1 tu secara bersemuka. Jadi peralihan daripada satu kelas, right, ke kelas yang lain tu akan mengambil masa lah, sebab awak kena berpindah daripada mode dalam talian ke mode bersemuka. Jadi mungkin awak akan ambil masa nak bergerak ke Dewan Kuliah DKG 111F tu. Jadi saya akan cuba untuk bertanyakan kepada Dr. Rozawati sama ada kuliah pada kelas pada Rabu ni yang asalnya bersemuka, kita boleh jadikan dia sebagai dalam talian, dan kelas pada hari Jumaat ni yang kita jadikan sebagai bersemuka, right? Tapi saya kena check dululah sama ada ataupun tidak ruang kosong pada hari Jumaat itu, right, untuk kita adakan kelas bersemuka, right? Tapi itu
saya perlu bertanyakan kepada Dr. terlebih dahulu lah. Kalau ada tempat maka kita boleh buat sedemikian. Kalau tidak maka kita kekalkan seperti inilah, right? Cuma untuk minggu ni, kalau Isnin, Rabu dan Jumaat itu akan dijalankan secara dalam talian. Okey. Dari segi apa yang kita akan pelajari dalam kursus ni, kursus ni dibahagikan boleh dibagi kepada dua tema utama lah. Tema yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang berlaku apabila kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Right? Bila kita belajar mekanik, sama ada mekanik dalam tahun 1 ataupun mekanik dalam tahun 2, mekanik klasik yang awak belajar dengan Dr. Yap baru-baru ni, mekanik adalah tentang gerakan, right? Gerakan objek kan, tak kira lah gerakan dalam 1 dimensi ke 2 dimensi ke 3 dimensi, tapi mekanik secara asasnya dia membincangkan tentang gerakan suatu jasad, right? Kita nak huraikan macam mana jasad tu bergerak dan juga kita nak menerangkan kenapa jasad tu bergerak macam tu, right? Dan untuk subjek mekanik sebelum ni, tahun 1 dan tahun 2, awak semua bermain dengan jasad-jasad yang berkelajuan rendah. Berkelajuan rendah di sini artinya jasad-jasad yang awak siasat dalam mekanik tahun 1 dan tahun 2 ni, semuanya bergerak pada kelajuan yang sangat jauh daripada kelajuan cahaya, right? Kelajuan cahaya adalah 300,000 meter sesaat. Maksudnya dalam 1 saat cahaya boleh merentasi jarak sebanyak 300 juta meter saat, right? 3 kali 10^8 meter per saat. Jadi dalam kursus ni kita akan melihat apa yang akan berlaku apabila suatu jasad tu bergerak tersangat laju. Dan bila kita kata tersangat laju tu maksudnya kelajuan dia menghampiri kelajuan cahaya, right? Dan sifat, dan kita akan lihat bahawa konsep asas fizik, konsep tentang ruang, tentang masa, tentang jisim, tentang tenaga perlu diubah apabila kita ingin menghuraikan pergerakan sesuatu jasad yang bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Jadi itu yang kita akan bincangkan untuk separuh awal kursus kita ni. Kita akan membincangkan tentang teori kerelatifan khas yang telah dikemukakan oleh Albert Einstein. Right? Jadi itu separuh pertama kursus ni. Right? We will be discussing the special theory of relativity. Dan teori kerelatifan khas Einstein ni dia menceritakan, right, gerakan jasad yang bergerak menghampiri kelajuan cahaya. Right? Apakah contoh-contoh jasad yang bergerak menghampiri kelajuan cahaya? Contohnya adalah elektron ataupun zarah-zarah bertenaga tinggi, right? Yang datang daripada angkasa lepas, ataupun zarah-zarah yang bertenaga tinggi dalam pemecut zarah, kan? Jadi bila kita ingin memahami, right, gerakan jasad-jasad berkelajuan tinggi ni, kita perlu menggunakan teori kerelatifan khas Einstein, dan itu yang kita akan pelajari untuk separuh awal kursus ini, right? Jadi itu akan merangkumi minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, kesembilan, ke-10 dan juga ke-11. Right? Jadi kesemua tajuk-tajuk ini adalah berkenaan dengan teori kerelatifan khas Einstein. Okay. Tema yang kedua yang akan kita pelajari dalam kursus ni adalah berkenaan dengan apa yang berlaku sekiranya kita mengecil ke saiz zarah ataupun saiz atom, right? Dan ini adalah dan apa yang kita akan lihat adalah apabila kita ingin menghuraikan, right, sifat zarah, sifat atom, right, yang membina semua jirim-jirim, semua benda yang ada di sekeliling kita ni, kita tidak lagi boleh menggunakan teori dan konsep dalam fizik klasik, right?
Sebaliknya, kita perlu menggunakan konsep dan teori yang baru, dan konsep dan teori yang baru ni jatuh dalam bidang yang dipanggil sebagai fizik kuantum. Fizik kuantum. Jadi separuh kedua kursus ini kita akan melihat asal-usul fizik kuantum. Apakah fenomena-fenomena fizik yang berlaku yang mendorong ahli fizik untuk membangunkan fizik kuantum. Kenapa perlunya ahli-ahli fizik seperti Max Planck, seperti de Broglie, seperti Albert Einstein, apa yang mendorong mereka untuk membangunkan satu cabang fizik baru yang dinamakan fizik kuantum? Kenapa mereka tidak berpuas hati dengan teori-teori dalam fizik klasik, sehingga mereka perlu membangunkan suatu cabang fizik yang baru? Jadi kita akan lihat tiga fenomena yang mencetuskan fizik kuantum ni. Yang pertamanya adalah fenomena sinaran jasad hitam, black body radiation. Yang kedua adalah kesan fotoelektrik, the photoelectric effect. Dan yang ketiga adalah serakan Compton, or Compton scattering. Kita akan lihat yang ketiga-tiga, setiap satu fenomena ini dia memerlukan ahli fizik membangunkan konsep-konsep yang baru berkenaan dengan cahaya, berkenaan dengan apa itu atom, apa itu zarah. Saya beri contoh yang mudah. Dalam fizik klasik, cahaya dianggap sebagai gelombang ataupun cahaya dimodelkan sebagai gelombang. Cahaya adalah salah satu daripada gelombang elektromagnet. Dan kita tahu cahaya itu bersifat gelombang sebab kita melihat fenomena-fenomena seperti pembelauan, seperti interference, seperti pengkutuban, polarization. Kesemua fenomena-fenomena ini membuktikan kepada kita bahawa cahaya itu ada ciri-ciri gelombang. Ada panjang gelombangnya, ada frekuensinya, ada lajunya. Tetapi dalam fizik kuantum, kita akan mengembangkan lagi apa yang kita faham tentang cahaya dengan melihat bahawa selain daripada menganggap cahaya sebagai gelombang, kita juga boleh menganggap cahaya ini sebagai zarah. Cahaya ini terdiri daripada zarah yang dipanggil foton. Dan jika cahaya itu ada sifat zarahnya, maka dia ada momentumnya, dia ada tekanannya, dia ada fluxnya. Jadi dalam fizik kuantum kita akan melihat bagaimana apa yang kita ketahui tentang cahaya selama ni akan dikembangkan lagi dengan model baru cahaya, itu cahaya sebagai zarah. Dan kalau orang tanya, kalau kita tahu pun cahaya itu adalah zarah, apa kegunaannya kepada kita kan dalam kehidupan seharian kita? Kalau awak pernah melihat sel suria, ataupun kalau awak pernah menjana tenaga elektrik menggunakan sel suria, ataupun awak pernah menangkap gambar menggunakan kamera di telefon awak ataupun kamera digital, maka penderia ataupun sensor dalam kamera awak tu beroperasi berdasarkan kesan fotoelektrik. Jadi setiap kali awak menggunakan kamera awak untuk menangkap gambar, sebenarnya awak pakai kesan fotoelektrik. Dan kesan fotoelektrik ni jatuh di bawah fizik kuantum. Jadi kalau ada orang tanya kepada awak, apa gunanya fizik kuantum ni kepada kehidupan kita? Jadi awak boleh jawab, kata, setiap kali awak menangkap gambar menggunakan kamera telefon awak ataupun kamera digital, ataupun awak menggunakan kamera untuk kelas dan talian sebegini, sensor dalam kamera tu beroperasi berdasarkan prinsip kesan fotoelektrik. Tanpa memahami bagaimana kesan fotoelektrik ni berlaku, kita tidak boleh menangkap gambar, kita tidak boleh ada pun kelas dalam talian ni. Sebab video dan gambar semua ni dia
yalah dia memerlukan kita memahami macam mana nak menangkap cahaya kan, macam mana nak menangkap dan merakamkan cahaya, kemudian kita tukar cahaya tu dalam bentuk signal elektrik, kemudian kita pancarkan sinar elektrik tu dalam dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian kita tukarkan balik isyarat elektrik tu menjadi gambar atau menjadi cahaya, right? Jadi tanpa adanya kefahaman yang tepat tentang kesan fotoelektrik ni, maka kita tidak bolehlah menangkap gambar ataupun mengikuti kelasan talian, right? Jadi satu perkara yang saya tidak mahu awak semua sangka adalah semata-mata perkara-perkara yang kita akan pelajari dalam kursus ni berkenaan dengan fizik kuantum, berkenaan dengan fizik kerelaktifan khas, tentang benda-benda yang berkelajuan tinggi, tentang benda-benda yang seni, tentang zarah semua ni. Jadi ia tak ada kaitan langsung dengan kehidupan kita, right? Sebaliknya, setiap satu perkara yang kita pelajari dalam kursus ni ada natijahnya, ada kesannya kepada kehidupan seharian kita, right? Khususnya untuk fizik kuantum lah, right? Fizik kuantum menjadi asas kepada banyak teknologi yang kita gunakan sehari-hari, right? Jadi sebenarnya bila kita belajar fizik moden ni, sebenarnya kita sikit sebanyak memahami bagaimana peralatan, bagaimana peranti, macam mana mesin-mesin yang ada di sekeliling kita ni berfungsi, right? Jadi okay, so ini adalah ini perjalanan kursus kita, right? Daripada minggu pertama sehinggalah minggu ke-14. Okay. Sebelum ada perkara yang terakhir yang kat sini. Kalau lihat di bahagian bawah ni saya ada tulis Yahya 1, Yahya 3.1, Yahya 3.1.2. Apa yang dia maksudkan dengan Yahya ni? Ini merujuk kepada bahagian yang penting, bahagian yang relevan dalam buku teks yang kita akan gunakan untuk kursus ini, right? Jadi kita akan menggunakan buku teks yang ditulis oleh Profesor Muhammad Yahya. Saya ada kongsikan file buku ini di grup Telegram. Saya tunjukkan saja kepada awak. I need to unshare the screen. Okay, stop sharing. Saya kena buka dulu filenya. Fizik moden ada kat sini. Sekarang nanti history tak. Saya cari balik. Modern. Saya rotate screen dulu. Let's see. Let's see. Fine. Sekejap, kat sini tu. Saya akan buka file saya satu. Sementara saya buka ni, kalau siapa ada soalan dia boleh tanyalah kalau tu. Ataupun ada benda yang kurang jelas ke, dan boleh tanya. Let's see. Mana ke file dia? Okey. Kat sini. Kenapa kita balik? Well, tak apa. Kita baliklah. Saya buka file ni. Sejak bila lah nak rotate? Anyway, okay. Ini bukunya. Tinggal saya kongsikan. Share this window. Share. Okay. Ini bukunya. Saya minta maaf sebab dia terbalik. Bukan terbalik, dia macam sending ini. Ini bukunya. Alright. Jadi kalau lihat dalam jadual perjalanan kursus tu, saya ada senaraikan. Right. Saya ada senarai, misalnya Yahya, misalnya untuk minggu ni kan. Minggu ni minggu yang kedua. Right. Tajuknya perbandingan fizik moden dan fizik klasik. Right. Kemudian saya tulis Yahya 1. Jadi apa tu Yahya 1? Maksudnya Yahya bab 1. Right. Bab 1, pendahuluan. Right. Jadi untuk setiap minggu saya telah senaraikan bahagian yang relevan daripada buku inilah, daripada buku Yahya ni. Right. Ini akan menjadi buku teks utama kita. Right. Ianya tidaklah terlalu rumit. Itu dalam bahasa Melayu. Jadi sebagai rujukan utama, ianya sesuai. Maksudnya kalau awak
tak tahu apa-apa tentang topik itu, awak patut mula dengan membaca buku ini terlebih dahulu, right? Jangan cari, jangan terus Google, jangan terus cari tempat lain. Baca terlebih dahulu penerangan dalam buku ini, kemudian katakanlah awak masih tak faham juga, ada benda yang kurang jelas ke, barulah awak cari di internet ataupun dalam buku rujukan lain, right? Jadi sebab buku ini dia dah menguraikan isi-isi penting untuk tajuk-tajuk tersebut, right? Apa yang saya khawatir adalah kalau awak terus cari bahan di Google ataupun di Wikipedia, bukan semua maklumat tu, satu, bukan semua maklumat tu semestinya benar, kedua, bukan semua maklumat tu semestinya relevan untuk kursus ini, right? Jadi belajar untuk menggunakan rujukan secara tersusun. Maksudnya baca satu buku dulu, kemudian kalau masih rasa tak puas hati atau benda yang kurang jelas, baru cari buku rujukan lain ataupun bahan rujukan lain. Okay? Jadi untuk minggu ini, tolong baca bab yang pertama ni, right? Yahya bab 1. Dia tak panjang pun, saya rasa dalam dua muka surat saja. Let's see. Ya, pendahuluan. Sini bab 1 sehinggalah ini. I think it's this one here. Sehingga sini 1 dan 2. Alright. Jadi untuk minggu yang 1, untuk minggu ni lah, untuk minggu yang kedua ni, sorry, kesemua apa yang akan kita pelajari itu terkandung dalam bab 1. Right? Selain daripada buku Yahya ni, awak juga boleh menggunakan buku-buku teks fizik lain yang pernah awak gunakan sebelum ni masa tahun 1, misalnya Young and Friedman ataupun Haldy and Resnick ataupun Gian Colley, right? Ketiga-tiga buku ni ada bahagian khusus tentang teori kerelatifan khas dan juga tentang fizik kuantum. Kebiasaannya bab-bab ni akan terletak di bahagian belakang lah. Jadi kalau awak, misalnya awak ada buku, awak dah ada file PDF untuk Gian Colley ke, Young and Friedman ke, Haldy Resnick ke, awak boleh menggunakan, awak boleh membaca bab-bab berkenaan dengan kerelatifan dan juga fizik kuantum dalam dalam semua buku tersebut lah. You can dan kalau katakan awak tak ada buku tersebut, awak boleh hubungi saya secara peribadi dan saya akan bekalkan kepada awak buku tersebut. Okay? Jadi tetapi secara minimum, yang paling minimum sekali adalah untuk setiap minggu seeloknya awak membaca petikan daripada Yahya ni, right? Semangkanya awak akan ada gambaran apa yang akan dipelajari pada minggu tersebut. Dan bab dalam Yahya ni yang akan menjadi nota kuliah bagi kursus ini, right? Inilah nota kuliah kita, right? So itu adalah tentang rujukan. Mari saya tunjukkan di UKM Folio. Saya janji nak tunjukkan UKM Folio kan. Let's see, saya tutup ni. Saya kena stop sharing, I think. Let's see, I have to stop sharing. Stop sharing. Let me just okay, saya buka UKM Folio sekejap. Share this window. Okay, kalau pergi ke UKM Folio, pergi ke fizik moden, let's see, tutup tintingan. Right? Saya tukar kepada pelajar lah supaya saya boleh lihat apa yang awak lihat. Pelajar. Right? Kalau ke laman UKM Folio untuk kursus ni, right? Bahagian yang pertama ni adalah pautan untuk ke Microsoft Teams, right? Kemudian performa kursus boleh dibaca di sini, right? So ada jadi ada disenaraikan sinopsis kursus, apa senarai rujukan lain, dan juga pentaksiran untuk kursus ni lah. Okay. Kemudian seterusnya saya senaraikan juga bahan-bahan rujukan lain yang boleh digunakan untuk kursus ni. Ini adalah yang Yahya tadi tu. Kemudian seterusnya ini adalah buku oleh Hewitt, right? Buku teks ni untuk tahap college sebenarnya, dia bukan untuk universiti, tapi saya dapati ianya agak bagus untuk memberikan penerangan secara kualitatif, right? Jadi katakan awak dah baca bab yang berkenaan dalam Yahya, right? Kemudian awak masih tak puas hati lagi kan, awak rasa macam ada benda yang kurang jelas,
Seterusnya awak boleh membaca buku Hewitt ini, right? Ini kira macam tahap yang sederhana jugalah kiranya, right? Tahap sederhana. Kemudian buku Randall Knight ini pula, ini lebih tinggi lagi dia punya tahap penerangan je. Jadi kalau katakan nak baca Hewitt ni pasal awak rasa macam masih nak tahu dengan lebih mendalam, maka awak boleh membaca Randall Knight lah, right? So ini adalah 3 rujukan yang utama lah untuk kursus ni. Kemudian selain daripada itu, ada juga rujukan-rujukan tambahan. Ni Gian Colli, kalau ini bab 36 berkenaan dengan teori kerelatifan khas. Kemudian yang Friedman, bab 37 untuk relativity, teori kerelatifan. Kemudian buku Shams Outline Series, Theory and Problems of Modern Physics. Buku ini agak berguna sebab, mari saya tunjukkan apa itu. Okey. Kalau lihat, buku ini agak menarik dan mungkin awak pernah gunakan buku ini pun untuk kursus lain. Buku ini agak menarik sebab kalau awak jenis pelajar yang belajar dengan tengok soalan, kemudian awak tengok jalan kerja je untuk memahami jalan kerja je, maka buku ini sesuai untuk awak. Right? Tapi kalau awak jenis pelajar yang awak suka baca penerangan yang panjang-panjang, dan buku Hewitt dan Randall Knight tadi tu bergunalah. Right? Tapi kalau awak jenis pelajar yang awak nak lihat apa contoh soalan yang boleh ditanya untuk bab tertentu, maka saya syorkan awak menggunakan buku Shams ni lah, sebab dia ada senaraikan soalan, kemudian dia tunjukkan jalan kerja. Soalan, jalan kerja, soalan, jalan kerja. Right? So it is very useful. Right? So this is Shams. Kemudian yang buku terakhir sekali ni, ini adalah let's see, ini adalah manga sebenarnya. Bukan manga, this is the wrong one. Ini adalah buku tentang kerelatifan juga, tetapi penerangannya diberikan dalam bentuk rajah. Right? Let's see. Tunjukkan this is Japanese itu. Let's see whether can go down. Right? So kalau lihat, penerangannya banyak dalam bentuk macam rajah macam ni lah, bentuk komik begini. Jadi kalau awak merasakan buku seperti Hewitt dan Randall Knight yang banyak teks tu agak berat untuk awak baca, awak boleh membaca buku inilah, buku oleh Takeuchi ni, right? An Illustrated Guide to Relativity. Okay, so yang ini. So ini adalah bahan rujukan yang awak boleh gunakan lah, right? Awak tak perlu baca semua, right? Awak baca apa yang perlu. Dalam arti kata, kalau katakanlah awak baca Yahya, lepas tu awak dah berpuas hati dan awak dapati dengan membaca Yahya saja awak boleh menjawab soalan tugasan atau soalan latihan yang diberikan, dan cukuplah, right? Tapi katakan awak baca Yahya, kemudian awak dapati dengan baca Yahya awak tak boleh menjawab soalan latihan ataupun soalan tugasan yang diberikan, dan awak baca buku Hewitt pula, right? Dan awak dapati, bila aku baca Hewitt ni, aku boleh jawab soalan tugasan, aku boleh jawab soalan latihan, dan cukuplah. Tapi kalau awak dapati bila baca Muhammad Yahya, bila baca Hewitt pun masih tak boleh jawab juga soalan tugasan, soalan latihan, dan awak bacalah buku Randall Knight, right? Jadi bila kita menggunakan buku rujukan ni, kita tak perlu baca semua, right? Kita baca mengikut keperluan kita, right? Setengah pelajar mungkin bila dia baca Muhammad Yahya pun dah mencukupi, right? Dia dah boleh jawab dah apa soalan yang diberikan. Tapi untuk setengah pelajar, bila dia baca Muhammad Yahya mungkin tak mencukupi. Jadi untuk pelajar itu dia kena cari rujukan lain lah, right? So itu kaedah kita menggunakan bahan rujukan ni, right? Jangan rasa terbeban, sesenaraikan 7 buku rujukan dan aku kena baca semua 7 rujukan dalam setiap minggu. Tak. Baca mengikut keperluan awak, right? Tetapi nasihat saya adalah baca Muhammad Yahya. Yang ni memang wajib dibaca sebab dia akan memberikan gambaran kepada awak apa yang akan dipelajari dalam minggu tu, dan cuba juga membaca Hewitt ni, right? Hewitt ni. Okay. So itu untuk rujukan khusus. Kemudian untuk setiap minggu saya dah bahagikan ikut minggu, kan? Minggu 2 perbandingan fizik moden dan fizik klasik. Okey. Ada beberapa bahan yang saya letakkan. Yang pertamanya adalah ini, nota.
nama je nota, tapi bukan nota sangat pun. Saya tunjukkan apa rancangan pembelajaran ni. Okey. Jadi cara nak menggunakan rancangan pembelajaran ni, dia memberitahu kita, dia memberitahu awak lah sebenarnya, apa objektif untuk minggu tersebut. Right? Jadi gunakan rancangan pembelajaran ni untuk mengukur, menilai sejauh mana awak menguasai apa yang patut awak kuasai dalam minggu itu. Right? Jadi ada 3 laju kat sini. Right? Laju yang paling kiri ni saya dah pecahkan objektif ataupun hasil pembelajaran untuk minggu itu. Right? Apa yang awak patut boleh buat. Right? Awak patut boleh menerangkan apakah cabang-cabang bidang fizik. Awak boleh menerangkan macam mana ahli fizik menemukan sesuatu yang baru. Right? Kemudian yang laju kedua dan ketiga ni, ini adalah kiranya kegiatan, contoh kegiatan yang boleh ataupun yang akan kita buat dalam kelas lah. Right? Ini adalah dokumen yang saya gunakan untuk merancang apa yang kita akan buat dalam kelas setiap minggu. Alright. Jadi ini macam kiranya macam menu buffet lah kiranya. Alright. Jadi misalnya untuk minggu ni kita boleh buat aktiviti untuk menyelesaikan 15 penemuan penting dalam fizik. Kemudian kita akan bincangkan. Alright. So ini lebih kepada awak patut gunakan rancangan pembelajaran ni untuk memberitahu diri awak, okey, apa yang nak aku tahu minggu ni. Alright. Dan kadang-kala, dan saya juga akan menggunakan rancangan pembelajaran ini untuk membangunkan soalan-soalan peperiksaan. Right? Dalam arti kata, kalau saya nak bina soalan, kalau saya nak soal awak soalan pun mesti berdasarkan apa yang saya senaraikan di sini. Right? Saya tak boleh tanya apa yang di luar dalam rancangan pembelajaran ni. Right? So itu adalah yang rancangan pembelajaran ni. Kemudian kalau lihat, ada latihan 1, latihan 2. Ini kiranya macam worksheet lah kiranya, worksheet yang terdiri daripada beberapa soalan, dan kita akan dalam kelas kita, kelas fizik moden ni, kebanyakannya kita akan melakukan perbincangan berdasarkan worksheet ni, right? Berdasarkan ni. Dan cara nak menggunakan worksheet ni, pertama, awak dah tahu macam mana kita buat ni untuk amali tahun 1 sebelum ni kan. The first thing you should do adalah jangan conteng apa-apa dalam worksheet ni, tetapi sebaliknya save file ni ke dalam Google Drive masing-masing. Right? Bila awak dah simpan, bila awak dah simpankan file ni dalam Google Drive masing-masing, barulah awak boleh mula menaik jawapan awak kat sini. Right? So kelas kita, kelas untuk fizik moden, kebanyakannya akan berdasarkan soalan-soalan, kita akan menjawab soalan yang dalam worksheet, right? Jadi saya bekalkan ni awal-awal supaya awak tak perlu tunggu waktu kelas baru nak mula jawab soalan 1, right? Kalau awak boleh mula menjawab sebelum kelas pun, ataupun bila awak lapang, you can work at it at your own pace, right? Tapi dari masa ke masa kita akan memilih beberapa soalan untuk kita bincangkan dalam kelas, ataupun kalau awak semua rasa ada beberapa soalan yang awak tak pasti dan awak nak bincangkan dalam kelas, dan kita boleh bincangkan dalam kelas. Tapi saya bekalkan ini awal-awal supaya awak boleh membaca dan menjawabnya sebelum masuk kelas lah. Maksudnya awak tak perlu tunggu kelas hari Isnin, Rabu dan Khamis, Rabu dan Jumaat untuk mula menjawab soalan-soalan ni, right? So ada latihan 1 dan 2 ni untuk minggu ni. Jadi awak boleh mula menjawab soalan-soalan ini, right? Dan kita akan bincangkan dalam kelas lah, right? Ni worksheet 1 dan worksheet 2, right? Okay. Saya tidak akan untuk latihan 1, untuk worksheet ni, ianya tidak akan menyumbang kepada markah awak, right? Dan saya tak akan minta awak hantar pun. Cumanya sekiranya awak ingin menjawab soalan tugasan atau kuis dengan baik, maka awak perlu menjawab soalan menjawab soalan dalam worksheet ni lah kiranya, right? So even though the worksheets are not counted as marks, but then by practicing
doing the worksheets, it will help you to answer the quiz and the assignment, right? So dan ada nota yang tu, kemudian ada tugasan yang pertama, right? Jadi untuk setiap minggu akan ada nota, akan ada latihan, akan ada tugasan, right? Dan berulang lah, right? Saya tengok minggu ketiga pun sama juga, ada nota, kemudian ada latihan, kemudian ada tugasan, right? Minggu keempat juga nota, latihan, tugasan. Minggu kelima nota, latihan dan juga tugasan, right? Saya lengkapkan sehingga sebelum raya, right? Supaya awak ada gambaran apa yang kita akan pelajari sehingga raya. Okey. Jadi jam dah menunjukkan 11 pagi, jadi saya berhenti di sini dulu dan kita sambung perbincangan kita pada hari Rabu nanti, right? Yang akan dibuat dalam talian juga, right? Jadi baca bab pertama untuk Yahya dan awak boleh mula menjawab worksheet ni latihan 1 dan juga latihan 2, right? Jadi kalau ada apa-apa soalan awak boleh kemukakan dalam grup Telegram tu. Okey. Jadi kita berhenti. Ya, ada soalan? Sudah apa? Siapa ada nak tanya soalan ke? Saya terdengar mikrofon terbuka tadi. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dan kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey. Selamat pagi dan assalamualaikum semua.